Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar semua? Sihat insya-Allah. Semoga Allah SWT berkati kita pada malam ni. Semoga Allah SWT sentiasa naungi kita dengan rahmat-Nya. Semoga Allah SWT sentiasa memberi keampunan dan redha-Nya pada kita semua insya-Allah. Dan moga Allah menerima segala amal kita sepanjang 2 hari kita berpuasa ni insya-Allah. Dan pada malam ni kita akan sama-sama mengupas hadis 40 Imam Nawawi. Dan pada malam ni kita akan kupas hadis pertama insya-Allah. Dan saya harap korang bawa nota dan boleh catatlah nota untuk topik pada malam ni, sebab pada malam ni kita punya topik agak berat sikit. Kalau selama ni kita banyak buat sesi Q&A, sembang-sembang santai. Tapi malam ni insya-Allah kita akan serius sikit dalam menuntut ilmu insya-Allah. Yang mana saya akan syarahkan hadis pertama dalam kitab 40 hadis Imam Nawawi, supaya kita lebih memahami hadis Nabi SAW. Dan moga-moga kecintaan kita kepada sunnah Nabi SAW, kecintaan kita pada agama, kefahaman agama kita meningkat. Kenapa kita kena belajar hadis 40 ni? Sebab hadis 40 ni adalah hadis-hadis yang dihimpunkan oleh pelbagai ulama sebenarnya, antaranya Imam Nawawi. Dan ulama berkata siapa yang menguasai hadis 40 ni, insya-Allah dia akan mudah untuk menguasai agama. Sebab segala asas-asas agama, segala asas-asas Islam, segala asas-asas hukum dalam Islam terkandung dalam kitab 40 hadis Imam Nawawi ni. Sebab tu sekiranya kita menguasai hadis 40 Imam Nawawi ni, insya-Allah kita akan bertambah faham agama lah. So sebab tu insya-Allah kita akan bersama-sama mengupas pada malam ni hadis yang pertama. InsyaAllah kita akan cuba setiap malam satu hadis sampailah akhir Ramadan insya-Allah. Apapun, sebelum kita mula, saya nak ajak korang bawa nota. InsyaAllah bawa nota dan catatlah apa yang patut. Dan saya akan save juga live ni supaya korang boleh ulang kaji subjek pada malam ni. Saya bagi masa insyaAllah lebih kurang 2 minit untuk kita start topik kita pada malam ni insyaAllah. So siapa nak ambil nota dulu. Apapun untuk pengetahuan korang, kurta yang saya pakai ni adalah kurta keluaran Tarbiyah Sentap eksklusif. Nama kurta ni kurta Adnin. Nama saya lah. Ada 6 warna. Ada warna hitam, ada warna biru, ada warna kelabu, ada warna pink, ada warna turquoise, ada warna merah. InsyaAllah korang boleh gunalah untuk bukan sekadar raya je, tapi korang boleh pakai baju ni di program-program, di kelas-kelas. Dan insyaAllah selesa pun selesa. Okey, lagi 1 minit kita akan mulakan sesi live kita pada malam ni insyaAllah. Yang mana pada malam ni kita akan mula serius sikit. Kalau selama ni kita banyak sembang santai, Q&A je. Tapi insyaAllah bermula malam ni, setiap malam sepanjang Ramadan ni insyaAllah kita akan go through satu persatu hadis, daripada hadis pertama hinggalah ke hadis 40 dalam kitab Imam Nawawi insyaAllah. So korang boleh bawa nota. Buat nota untuk apa yang saya nak catat. Iklan yang kedua sebelum kita mula, saya nak ajak korang semua untuk pergi ke YouTube Tarbiyah Sentap. Sebab insyaAllah setiap 2 hari sepanjang Ramadan ni, 1 Ramadan, 3 Ramadan, 5 Ramadan, 7 Ramadan, setiap 2 hari kami daripada Tarbiyah Sentap akan rilis video doa kapela daripada kumpulan Rabitah. Yang mana kumpulan Rabitah akan menyanyikan 12 doa. Dan kami akan rilis setiap 2 hari. Setiap 2 hari satu doa kami akan rilis, doa kapela. So semalam kami baru saja rilis doa memohon syurga. Korang boleh dengar di YouTube Tarbiyah Sentap. Korang boleh sebarkan pada adik-adik korang, pada family, supaya seramai-ramainya orang hafal doa insya-Allah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mula Tajuk kita pada malam ni adalah hadis pertama dalam hadis 40 Imam Nawawi, iaitu hadis niat. Kita mulakan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kefahaman agama dan kecintaan kepada ilmu, ya Allah. Ya Allah, berilah kami semakin hari semakin mencintai sunnah, semakin mencintai hadis Nabi SAW, semakin mencintai Al-Quran. Dan berilah kecintaan kami ini sampai bila-bila. Dan temukanlah kami dengan Nabi SAW di syurga nanti. Dan temukanlah kami denganmu, ya Allah, di syurga nanti, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. InsyaAllah pada malam ni kita akan sama-sama bincangkan hadis pertama di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, iaitu 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullah SWT. Konsep perkongsian saya ialah kita sama-sama akan cari apakah ibrah, apakah pengajaran yang sama-sama kita boleh amalkan secara ringkas dalam topik pada malam ni, insyaAllah. Kita akan mulakan perkongsian kita pada malam ni dengan saya akan bacakanlah hadis daripada hadis pertama ni, insyaAllah. Daripada Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamah likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud hadis ini, sesungguhnya setiap amalan berdasarkan niat, dan sesungguhnya setiap orang mengikut apa yang diniat. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, barang siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, maka yang dia akan dapat adalah Allah dan Rasul. Faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibiha, siapa yang berhijrah kerana nak dunia, awi imraati yang kihuha, ataupun dia berhijrah kerana nak perempuan yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya mengikut apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya akan kongsikan beberapa noktah penting yang saya boleh ambil daripada hadis ni. Saya dah gariskan lebih kurang 4 noktah penting. 4 noktah penting. So korang boleh catatlah setiap noktah yang saya nak sampaikan untuk kita lebih memahami apakah hadis yang pertama ini, apa yang sebenarnya Nabi SAW nak sampaikan, insyaAllah. Noktah pertama ialah setiap amalan adalah bergantung kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan kita bergantung pada niat. Itu noktah yang pertama. Ulama kata setiap amalan, bila kata setiap amalan ni bermakna segala amalan, sama ada fikiran kita, percakapan kita, ataupun kita punya perbuatan. Bila sebut amalan, setiap amalan bergantung pada niat. Amalan tu apa? Amalan adalah apa yang kita fikir, apa yang kita cakap, dan apa yang kita buat. Apa yang kita fikir, andai kita fikir kerana Allah, kita akan dapat pahala. Apa yang kita cakap, andai kita cakap tu kerana Allah, kita dapat pahala. Apa yang kita buat, andai kita buat tu kerana Allah, kita akan dapat pahala. Saya bagi contoh mudah. Sekiranya lah kita hanya fikir, dan dalam fikiran tersebut kita berniat nak buat satu kebaikan, walaupun kita baru niat dan fikir, tak buat pun lagi, andai ianya kerana Allah, kita akan dapat pahala seolah-olah kita dah lakukan amalan tersebut. Misalnya, kita niat esok sebelum subuh, aku nak solat tahajud 6 rakaat. Maknanya sebelum kita tidur, kita berniat, ya Allah, esok aku nak solat tahajud 6 rakaat sebelum subuh. Tapi ditakdirkan kita terlajak tidur. Walaupun kita tak solat tahajud, namun disebabkan kita dah niat pada malam itu, di sisi Allah, Allah akan bagi pahala yang sempurna seolah-olah kita dah beribadat, dah bertahajud walaupun kita tertidur. Itulah kelebihan bila kita berniat, walaupun hanya kita fikir sahaja. Itu baru fikiran dan niat. Contoh pada percakapan pula. Andai kita bercakap dengan benda yang baik, contohnya kita bercakap dengan kata-kata dakwah, maka Allah akan bagi pahala yang sangat dahsyat. Walaupun kita hanya bercakap, mengajak orang ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran, walaupun kita hanya menulis di media sosial, ajak orang buat baik, cegah kemungkaran, namun andai niat kita kerana Allah,
Allah akan bagi sangat banyak pahala. Tapi kalau kita punya niat buat dakwah dan sebagainya hanyalah semata-mata untuk nak dapat pujian, nak famous dan sebagainya, maka azab Allah menanti. Contoh lain, begitu juga perbuatan. Misalnya kita solat, sedekah, puasa, zakat dan sebagainya. Andai kata kita niat untuk Allah, maka kita akan dapat pahala lah di sisi Allah. Tapi andai kita buat tu untuk dipuji manusia dan sebagainya, maka di sisi Allah, amalan tersebut sia-sia. Itulah noktah pertama. Apa yang kita niat, itulah yang kita akan dapat. Kalau kita niat untuk Allah dan Rasul, kita akan dapat pahala. Kalau kita niat hanyalah untuk dunia, maka yang kita dapat hanyalah dunia. Sebab itulah, setiap apa yang kita nak buat, niatkanlah kerana Allah. Kalau tidak, sia-sia amalan tersebut. Saya nak cerita satu kisah lah. Dan Ibnu Mubarak ada kata, satu amalan yang kecil boleh jadi besar disebabkan niat. Satu amalan yang besar boleh jadi kecil disebabkan niat. Maknanya apa? Kadang-kadang kita buat amalan tu kecil je. Tapi kerana kita betul-betul ikhlas kerana Allah SWT, di sisi Allah pahalanya sangat besar. Sebagai contoh, ada seorang sahabat ketika perang Tabuk, Nabi suruh bersedekah. Tapi seorang sahabat ni dia miskin. Dia tak ada duit, tak ada harta. Yang dia ada hanyalah sebiji kurma. Itu pun dia dah makan separuh. Tinggal setengah je. Dan dia kata, boleh tak? Aku nak sedekah. Aku pun nak sedekah tapi aku tak ada harta. Yang aku ada hanyalah kurma yang aku dah gigit separuh. Ini je lah harta aku. Dan aku nak infakkan, nak sedekahkan harta aku ni di jalan Allah SWT. Akhirnya Rasulullah ambil kurma dia tu. Dan Rasulullah ambil kurma dia dan letakkan dekat tempat yang paling atas sekali. Nak kata walaupun sahabat tersebut hanyalah sedekah kurma yang separuh dah gigit dah pun. Nak kata dia miskin, tak ada apa-apa. Yang dia ada hanyalah sebiji kurma yang dah makan separuh. Tapi disebabkan dia ikhlas nak bersedekah, di sisi Allah pahalanya sangat-sangat besar. Beza pula dengan orang yang amalan dia besar, sedekah sini sana misalnya. Tapi kalau niat dia bukan kerana Allah, di sisi Allah, benda tu tak ada apa. Sebab itulah saya ulang balik kata-kata Ibnu Mubarak. Satu amalan tu boleh jadi, amalan yang kecil boleh jadi besar di sisi Allah dengan niat. Satu amalan yang besar boleh jadi kecil di sisi Allah dengan niat. Benda tu saya akan kongsi untuk noktah seterusnya. Okey, noktah yang kedua. Noktah yang kedua pada malam ni. Siapa yang ada nota, tulis nota. Malam ni kita serius sikit. Kita akan mengupas hadis pertama dalam hadis 40. InsyaAllah setiap malam kita akan go through satu persatu hadis sampai akhir Ramadan insyaAllah. Sebab tu saya kalau boleh nak sama-sama buat nota lah. Supaya selama ni kita banyak sesi santai-santai kan. Malam ni kita serius sikit insyaAllah. Noktah kedua dalam hadis niat ni adalah tentang bahayanya fitnah wanita. Bahayanya fitnah wanita. Bahayanya godaan wanita. Kalau perasan dalam hadis ni, Nabi SAW bagi contoh pada kita. Nabi kata, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih." Nabi kata, siapa yang berhijrah untuk Allah dan Rasul, maka dia akan dapat pahala lah. "Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha awim ro'ati yang kihuha." Nabi kata, tapi siapa yang berhijrah untuk dunia ataupun untuk wanita yang dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka dia akan dapat apa yang diniatkan lah. Kenapa kalau perasan? Kenapa Nabi highlightkan godaan dunia dan wanita? Ulama berbincang dalam hadis ni, Rasulullah klasifikasikan kepada dua kelompok. Kelompok pertama, orang yang dia beramal dengan tujuan nak Allah dan Rasul. Ini kelompok pertama. Dia beramal untuk Allah dan Rasul. Kelompok yang kedua adalah orang yang beramal kerana nak dunia atau nak wanita. Nak dunia atau nak wanita. Ulama berbincang, kenapa Nabi bagi contoh orang beramal kerana dunia dan juga wanita? Kenapa tak kerana dunia je? Kenapa kena asingkan antara dunia dan wanita? Bukankah wanita tu sebahagian daripada dunia? Betul tak? Kan Rasulullah kata siapa yang berhijrah untuk dunia ataupun untuk wanita. Sedangkan wanita itu pun sebahagian daripada dunia. Tapi kenapa Rasulullah asingkan dunia dan wanita? Bahkan dalam satu hadis yang sahih juga, Nabi pernah kata, "Fattaqud dunya wattaqun nisa." Berhati-hatilah kamu dengan godaan dunia dan berhati-hatilah dengan godaan perempuan.
godaan wanita. So kenapa Rasulullah asingkan godaan dunia dengan godaan wanita, sedangkan wanita itu pun sebahagian daripada dunia? Tak lain tak bukan, kenapa adalah ulama kata kerana Nabi nak bagi tahu betapa bahayanya dan betapa dahsyatnya fitnah dan godaan wanita. Sebab itulah Nabi SAW pernah bersabda, fattaqud dunya wattaqun nisa, berhati-hatilah kamu dengan godaan dunia dan berhati-hatilah kamu dengan godaan wanita. Fa inna awwala fitnata bani Israel fin nisa. Awal fin nisa. Ketahuilah punca kerosakan awal Bani Israel adalah kerana godaan wanita. Bahkan Nabi SAW pun ada pesan pada kita, ma taraktu ba'di fitnatan adarra lirrijal minan nisa. Tidak aku tinggalkan selepas daripada aku satu godaan yang lagi dahsyat untuk lelaki melainkan godaan perempuan. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW berpesan pada kaum lelaki, kita semualah lelaki supaya kita semua sentiasa berhati-hati dan menjauhkan diri kita daripada melihat perempuan yang bukan mahram, ataupun berdua-duaan dengannya, ataupun bercampur, berikhtilat dengan ajnabi dengan bukan mahram tanpa sebarang hajat dan darurat dan yang seumpama dengannya. Benda ni sangat penting dan ulama sangat menegaskan supaya kita kena sentiasa berhati-hati dengan godaan perempuan. Sebab tu sebagai seorang lelaki, kita wajib tundukkan pandangan kita, wajib menjaga pergaulan kita, menjaga ikhtilat kita. Kalau tak ada sebarang hajat dan darurat, tak payah nak kawan-kawan dengan perempuan ke, nak chatting-chatting. Sama juga dengan perempuan, tak payah nak acah-acah berkawan ataupun berchatting-chatting, berkapal-kapal dengan lelaki. Kerana apa? Kerana benda ni boleh mendatangkan fitnah dan kerosakan yang cukup besar. Saya jumpa ramai orang sepanjang saya berkongsi ilmu dekat sekolah-sekolah, universiti dan sebagainya. Saya juga dapat banyak sangat DM. Ada orang dia cerita, dia berubah sebab apa? Sebab lelaki. Ada orang juga berubah sebab apa? Sebab perempuan. Nak cinta perempuan punya pasal, dia berubah. Tapi bila clash, akhirnya jadi jahat balik. Ada orang belajar sungguh-sungguh menuntut ilmu bukan untuk Allah, tapi hanyalah untuk dapat cinta perempuan. Ada juga yang saya jumpa orang buat dakwah dekat media sosial, buat dakwah sini sana, semangat buat video dakwah dan sebagainya. Tujuan dia untuk apa? Tujuan dia untuk goda perempuan. Ada kes saya jumpa seorang pendakwah kat media sosial ni, pendakwah lah sangat. Apa dia buat? Dia dakwah sini sana, hebat sini sana, tapi pada masa yang sama dia goda perempuan, bertukar-tukar gambar tak berpakaian dengan perempuan, kemudian dia ugut untuk sebarkan gambar tersebut. Kalau tak nak sebar, laki tu minta RM3,000 daripada perempuan tu. Dia scam lah, nak kata rosak. Sebab itulah, kerana itulah, seorang lelaki tundukkanlah pandangan, dan seorang perempuan peliharalah aurat dan jagalah diri daripada fitnah. Perempuan, korang kena tahu, korang ni adalah fitnah. So korang kena berhati-hati. Korang jangan jadi senjata iblis untuk merosakkan lelaki. Korang boleh pilih. Korang ada pilihan. Wahai wanita sekalian, anda ada pilihan. Sama ada anda nak menjadi asbab kebangkitan umat seperti mana Sayyidatina Khadijah, Aisyah radhiyallahu anha, Fatimah, Zinirah, Rabi'atul Adawiyah, Asiyah, Maryam. Semua tu wanita-wanita yang hebat. Ataupun korang nak jadi wanita yang menjadi senjata iblis untuk merosakkan para lelaki. Sebab tu kita kena sentiasa berhati-hati dengan godaan wanita. Saya cerita sikit lah. Banyak juga kes yang saya handle kan. Ada orang dia berubah, yang bimbing dia tu power dia acah-acah bimbing dia. So dia pun berubah jadi baik, mula jaga solat, tutup aurat. Sebab apa? Sebab dia suka power dia tu. Dan dia appreciate lah power di bimbing dia. Mak dia tegur, dia tak berubah. Adik-beradik dia tegur, dia tak berubah. Cikgu-cikgu dia tegur, dia tak berubah. Kawan-kawan sejantina dia tegur, dia tak berubah. Tapi bila power dia tegur, ataupun bila awet dia tegur, hidayah telah datang. Ini sebenarnya tipu daya iblis. Lepas tu bila clash, jadi jahat balik. Maknanya dia berubah, niat dia hanyalah untuk awet ataupun power dia. Sebab tu benda ni sangat bahaya. Benda ni boleh merosakkan ramai orang. Itulah noktah kedua yang saya nak sampaikan daripada hadis ni. Noktah yang ketiga. Apa dia tadi? Kalau boleh tulis nota supaya korang sentiasa alert lah apa yang saya nak sampaikan. Dan kalau boleh nanti korang share lah nota korang tu di story. InsyaAllah saya akan repost. Saya pun nak tengok apa nota-nota korang, insyaAllah. Okay, noktah ketiga daripada hadis ni.
adalah fungsi niat. Apakah fungsi niat? Fungsi niat adalah untuk menjadi pembeza. Litamyiz, menjadi pembeza. Atau dalam Arab ni kita sebut tamyiz, litamyiz, untuk membezakan. Niat ni, bila kita berniat, apakah fungsi niat? Dia akan menjadi pembeza kepada 3 perkara. Perkara pertama, niat ni membezakan antara satu ibadah dengan satu ibadah yang lain. Kedua, fungsi niat untuk membezakan antara ibadah dan juga adat. Ketiga, fungsi niat ni adalah untuk membezakan antara amalan yang ikhlas ataupun tak ikhlas. Saya bagi contoh satu persatu. Saya ulang balik. Fungsi niat adalah untuk menjadi pembeza. Dia bezakan apa? Pertama, niat ni dia membezakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Kedua, niat ni dia menjadi pembeza. Dia bezakan antara ibadah dan juga adat. Ketiga, niat ni dia membezakan antara amal yang ikhlas ataupun amal yang tak ikhlas. Saya bagi contoh satu persatu supaya kita lebih mudah faham insya-Allah. Contoh, macam mana niat ni boleh membezakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain? Contohnya ialah solat. Niat membezakan sama ada kita solat sunat ataupun solat fardu. Luaran nampak macam sama, kita tengah solat, tapi niat itu yang membezakan. Kalau kita tengah niat solat sunat, maka jadilah solat sunat. Kalau kita niat solat wajib, jadilah solat wajib. Nampak tak? Niat tu dia membezakan. Contoh lain, sedekah dan zakat. Sedekah dan zakat ni sama dia bagi duit. Tapi kalau kita niat sedekah, maka ianya akan menjadi amalan sedekah, tak dikira zakat. Tapi kalau kita bayar zakat, kalau niat kita zakat, maka barulah kita akan dapat pahala zakat. Sebab itulah niat ini dia membezakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Contoh kedua, macam mana niat boleh membezakan antara ibadah dengan adat pula? Ialah mandi misalnya. Mandi ni adat. Semua orang mandi. Orang Islam mandi, orang kafir mandi. Tapi kalau kita tengah mandi, kita niat untuk mandi wajib misal kata, maka mandi wajib itu jadi ibadat. Ataupun kita niat mandi itu mandi sunat. Contohnya kita hari Jumaat kita nak mandi sunat Jumaat, maka kita akan jadi ibadat. Walaupun mandi itu sebenarnya adat, tapi sekiranya kita berniat kerana Allah SWT, kita berniat, ya Allah, aku mandi ni untuk sucikan aku, badan aku, untuk jadi orang yang engkau suka, sebab engkau suka orang yang suci. Bila kita niat mandi itu kerana Allah, mandi yang merupakan adat itu akan menjadi ibadat. Tidur contohnya. Semua orang tidur. Tapi sekiranya niat kita, ya Allah, aku tidur ni supaya aku nak rehatkan badan aku, supaya aku boleh bangun tahajud, ataupun supaya aku boleh menjadi cergas esok hari untuk melakukan ibadat, maka tidur tersebut menjadi ibadah. Nampak tak? Niat ni dia membezakan antara adat dan ibadat. Benda adat boleh jadi ibadat dengan niat, dan benda ibadat boleh jadi adat dengan niat. Contohnya kalau kita solat, tapi kita niat macam, kita buat ni solat tu macam seolah-olah terpaksa. Sebab tu kita sekarang ni solat tak feel. Sebab kita hanyalah menganggap solat tu hanyalah macam adat, sedangkan solat tu ibadat. Sebab tu setiap kali nak solat kita kena niat, refresh niat kita, supaya kita pastikan benda yang aku buat ni adalah ibadat pada Allah SWT. Yang ketiga, macam mana niat ni dia boleh membezakan antara amalan yang ikhlas ataupun tak ikhlas. Contohnya kita solat. Kalau kita solat kerana Allah, kita dapat pahala lah. Tapi kalau kita solat tu memang nak dapatkan pujian, nak pujian manusia, maka kita dosa. Luarannya nampak macam sama tengah solat, tapi hati tu membezakan antara ikhlas dan tak ikhlas. So itulah noktah ketiga yang saya kongsikan. Fungsi niat apa? Fungsi niat adalah untuk membezakan. Apakah yang niat membezakan? Niat membezakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Contohnya solat sunat dengan solat wajib. Niat membezakanlah. Bila kita niat solat sunat, jadi solat sunat. Bila niat solat wajib, jadi solat wajib. Kedua, niat ni fungsi dia untuk membezakan antara ibadat dan adat. Contohnya mandi. Mandi ni adat. Tapi kalau kita niat mandi tu kerana Allah, contohnya mandi sunat ataupun mandi wajib, maka di sisi Allah, adat mandi tu akan jadi ibadat. Kita akan dapat pahala kalau kita mandi. Manakala contoh macam mana niat tu boleh membezakan antara amal yang ikhlas atau tak. Kalau kita beramal, buat dakwah ke, solat ke, sedekah ke, kalau niat kita kerana Allah, kita akan dapat pahala. Tapi kalau niat kita untuk dapat pujian manusia, maka kita akan dapat dosa di sisi Allah. Itulah noktah ketiga yang saya nak kongsikan. Dan noktah yang keempat. Noktah yang keempat ni adalah noktah yang terakhir lah, InsyaAllah. Noktah keempat pula yang saya nak kongsikan dalam isu, dalam hadis
pertama ni, hadis niat ni adalah hukum amal soleh bercampur dengan riak, ataupun hukum amal soleh bercampur dengan nak dapatkan dunia. Ini sangat penting. Dengar baik-baik. Apakah hukum sekiranya amal kebaikan kita, niat kita bercampur antara amal soleh, pada masa yang sama kita nak kena puji, ataupun kita buat amal soleh pada masa yang sama sebab nak dapat duit. Contohnya kita jadi imam solat tarawih, kan dapat duit. Boleh ke tak? Ataupun kita ceramah. Kadang-kadang ceramah kan ada orang hulur duit. Itu dikira ikhlas ke tak kalau kita ambil duit? Ataupun kita ajar mengaji, kan orang bagi upah. Kalau kita ambil upah tu, adakah benda tu dikira ikhlas ataupun tidak? Benda ni penting. Apakah noktah keempat yang saya nak kongsi adalah hukum amal soleh bercampur dengan riak ataupun nak dapatkan dunia. Baik, dengar penting-penting, buat nota. Ini noktah yang keempat. Pertama, saya bagi contoh. Kalau kita jadi imam misalnya, dapat gaji. So, adakah amalan kita jadi imam tu Allah terima ataupun tidak? Atau kita ajar orang mengaji, ambil yuran. Ataupun bagi ceramah, dapat bayaran. Ataupun sahabat-sahabat Nabi SAW dulu pergi perang, dapat harta rampasan perang, dapat ghanimah. So, boleh ke tak? Adakah diperbolehkan kita beramal pada masa yang sama kita dapat dunia? Ulama kata, sekiranya niat kita untuk dapatkan pahala melebihi niat nak dapatkan dunia, maka Allah akan bagi kita pahala. Manakala sekiranya niat kita untuk dapatkan dunia melebihi niat kita nak mendapatkan pahala, maka kita takkan dapat pahala. Contoh kita buat dakwah. Contoh lepas ceramah kat masjid ke apa, orang masjid hulurkan duit. Boleh ke tak kita ambil duit tu? Boleh je ambil. Tetapi adakah Allah terima amal tersebut? So, sekiranya memang tujuan kita dakwah adalah untuk nak sampaikan ilmu, untuk nak ajak orang kepada kebaikan, nak cegah kemungkaran, memang niat kita itu, niat nak dapat pahala itu melebihi niat nak dapat duit tu, dan kita niat nak dapat duit tu pun supaya kita dapat sara hidup kita, nak tanggung nafkah anak bini dan sebagainya, maka di sisi Allah, Allah terima amal tersebut. Tapi kalau niat kita nak dapatkan duit itu melebihi niat nak dapat pahala, contohnya memang dia buat dakwah, otak dia aku nak duit, aku buat dakwah ni sebab bisnes, memang nak duit, aku nak jadi kaya. Dakwah niat dia buat kebaikan tu nak dapat dunia melebihi nak dapat pahala, maka Allah tak terima amal dia. Sebab tu sangat bahaya. Kita dalam nak buat amal ni, pastikan kita letak Allah nombor satu. Dunia tu letak nombor dua. Kalau dapat, kalau tak dapat, tak apa. Kalau dapat, alhamdulillah. Tak dapat, alhamdulillah. Macam saya kalau bagi ceramah, orang bagi duit, alhamdulillah. Orang tak bagi duit pun, alhamdulillah. Sebab saya tak bergantung hidup saya pada duit bagi ceramah tu. Sebab alhamdulillah saya pun ada buat bisnes kan. Saya ada buat bisnes. So, saya lebih bergantung duit tu pada bisnes saya lah. Saya tak suka minta-minta sangat. Sebab tu saya buat ceramah free. Supaya orang memudahkan orang nak jemput ceramah dan sebagainya. Tapi kalau orang bagi, alhamdulillah. Orang tak bagi pun alhamdulillah. Sebab tu kita kena sama-sama baiki niat kita supaya niat kita untuk mendapatkan pahala melebihi niat nak dapat dunia. Kedua, kalau kita buat amal, buat dakwah ke, solat ke, sedekah ke, apa-apalah, tujuan kita nak dapatkan pujian, nak dapatkan pahala tu bercampur. Contohnya kita solat ataupun kita buat dakwah. Contohnya saya ceramah pada malam ni lah. Niat saya nak dapat pujian dan nak dapat pahala tu campur. Saya nak dapat pahala, pada masa yang sama saya nak dapat pujian juga. Boleh ke tak boleh? Ataupun kita solat. Kita solat nak dapat pahala, pada masa yang sama kita nak kena puji. Ataupun kita sedekah, nak dapat pahala, pada masa yang sama ada dalam hati kita perasaan nak dapatkan pujian. So, bila amal soleh dan riak tu bercampur, apa hukum dia? Faham kan? So, dalam hal ni, dengar baik-baik, ulama klasifikasikan kepada beberapa poin penting. Maaf, saya pandang laptop saya sebab saya tulis benda ni semua dekat laptop supaya mudah tersusun. Pertama, jika memang daripada awal niat kita nak riak, memang daripada awal kita
solat, daripada awal kita dakwah, daripada awal kita mengaji, daripada awal kita sedekah, memang niat kita nak dapat follower, nak famous, nak dapat duit, nak dapat pujian. Sekiranya memang daripada awal niat kita buat kebaikan tersebut memang nak riak, maka Allah tak terima langsung amal tersebut. Bahkan bukan sekadar tak terima, bukan setakat tak dapat pahala, dapat dosa pula tu. Sebab tu jangan main-main isu riak ni. Kedua, kalau perasaan riak tu datang dekat tengah-tengah, macam tadi, daripada awal memang niat dia nak riak, so Allah tak terima amal dia. Golongan kedua, dia ikhlas. Awal-awal dia niat ikhlas, tengah-tengah buat amal tu, tengah-tengah tu tiba-tiba ada perasaan nak riak pula. So, adakah Allah terima amal tersebut? Contohnya kita solat, niat kita kerana Allah. Kat tengah-tengah tu tiba-tiba kita nampak ada orang pandang kita, kita rasa riak sikit. Ataupun kita bagi ceramah, tengah-tengah ceramah tu macam, ramai pula orang suka ceramah aku. So, kita ada timbul rasa riak. So, apakah hukum? Sekiranya kita awal-awal ikhlas, tapi dekat tengah-tengah tu tiba-tiba riak tu muncul, terdetik perasaan nak dapatkan pujian. Apa hukumnya? Maka ulama' kata, andai muncul riak dekat tengah-tengah amalan, kita perlu lawan perasaan riak tersebut dan kita perlu perbaharui niat kita. Kalau kita berjaya lawan riak tersebut, contohnya kita awal-awal ikhlas, tengah-tengah riak, lepas tu kita lawan perasaan riak tu, dan di tengah time kita lawan riak tu, kita berjaya lawan, maka kita akan dapat pahala. Tapi sekiranya kita cuba lawan perasaan riak tu, tapi tak berjaya, kita dah usaha, tapi perasaan riak tu masih ada muncul juga sikit, tapi kita dah usaha, maka ulama' kata, amalan itu masih diterima juga. Sebab apa? Sebab Allah pandang usaha bukan hasil. Faham Saya ulang balik. Bila kita, niat kita ikhlas awal-awal, contohnya solat, ataupun dakwah, ataupun sedekah, niat kita ikhlas, tengah-tengah amalan tu tiba-tiba muncul perasaan riak, maka apa nak buat? Ulama' kata kena lawan perasaan tu, kena perbaharui niat. Sekiranya kita berjaya lawan, kita akan dapat pahala, Allah akan terima amalan kita. Tapi kalau kita tak berjaya lawan, contohnya kita nak lawan perasaan riak tu tapi susah, tapi kita usaha juga, tetap amalan kita diterima, dapat pahala juga. Faham Sebab apa? Sebab Allah pandang usaha bukan hasil. Manakala golongan yang ketiga pula, riak datang dekat tengah-tengah, dan dia pergi layan riak tu. Dia berlazat-lazat dengan riak. Dia seronok, orang puji dia seronok. Dia tak lawan langsung. Maka, dia berdosa dan Allah tak terima amalan tersebut. Sebab itulah, bila kita buat satu amalan, tengah-tengah tu ada perasaan riak, jangan layan riak tu. Kena lawan. Sekiranya kita lawan, kita akan dapat pahala. Walaupun kita tak berjaya lawan. Tapi sekiranya kita langsung tak ada usaha nak lawan, kita berlazat-lazat dengan riak. Berlazat-lazat bila orang puji. Maka di situlah kita tertipu dengan iblis dan akhirnya apa? Allah tak terima amalan ketiga. Seterusnya, yang ketiga, jika riak itu hadir setelah kita dah habis beramal. Tadi kita kongsi yang first apa tadi? Sekiranya riak tu datang di awal-awal amalan, contohnya kita memang buat dakwah tu memang untuk riak, maka Allah tak terima amalan. Golongan kedua, dia ikhlas, tapi riak datang dekat tengah-tengah pula. So untuk golongan yang kedua ni, sekiranya dia lawan riak tersebut, Allah akan terima amalan dia. Tapi sekiranya dia tak lawan, dia berlazat-lazat dengan riak, maka Allah tak terima amalan dia. Golongan ketiga pula ialah riak itu datang di akhir amalan. Contohnya dah habis solat. Dah habis solat, dah bagi salam, tiba-tiba ada orang puji. Weh, gila dia solat tadi, baca sedap lah. Tiba-tiba timbul perasaan riak. Maknanya riak tu hadir setelah dia habis amalan tu. Maka adakah Allah terima amalan dia tadi? Maka dekat sini ada khilaf ulama'. Ibnu Qayyim mengatakan bahawa andai amalan itu kita dah habis buat, tiba-tiba riak itu datang selepas kita habis amalan tu, maka amalan itu tak diterima juga. Contohnya kita solat, dah habis solat, tiba-tiba orang puji. Lepas orang puji tu kita rasa riak, kita rasa bangga. Maka bab kata Ibnu Qayyim, Allah tak terima amalan tersebut. Na'udzubillahi min zalik. Itu pendapat pertama lah. Pendapat kedua, ada ramai juga ulama' kata, sekiranya riak itu hadir selepas amal kita berakhir, maka Allah terima amalan tu. Tapi kita akan dapat dosa riak yang barulah. Contohnya, kita solat. Dah habis solat.
Allah terima solat kita. Tiba-tiba dah habis solat, kita riak. Maka Allah terima solat kita. Tapi kita dapat dosa riak yang baru tu. Maknanya riak yang selepas solat tu tak ada kena-mengena dengan solat tu. Faham ke? Faham kan? Saya ulang balik. Sekiranya kita beramal ikhlas, tapi bila dah habis amalan tu timbul perasaan riak. Orang puji. Contohnya kita solat, dah habis solat, orang puji, kita rasa riak. Dah habis ceramah, lepas ceramah ada orang kata, best lah ceramah kau. Kita riak. Contohnya. So, Allah terima ke tak amalan tu? Ibn Qayyim kata, sekiranya dia bangga, dia riak, maka Allah tak terima amalan tu walaupun dia dah habis amal. Pendapat kedua ulama' ialah, sekiranya dia dah habis amal, baru dia riak, maka Allah terima amalan dia. Tapi riak dia yang selepas habis amal tu adalah dosa yang lain. Dosa jugalah. Tapi Allah terimalah amalan solat tu. Yang keempat adalah, andai kita riak, bila kita buat amal tu memang daripada awal sampai habis kita riak, namun selepas itu kita bertaubat, adakah Allah akan terima amal kita? Saya ulang balik. Yang keempat ni adalah, andai kita riak, kita memang buat sedekah memang nak dapatkan pujian, solat memang nak dapatkan pujian, dakwah memang nak dapatkan pujian, nak follower, nak famous. So, dapat dosa lah. Allah tak terimalah amalan riak ni. Tapi lepas tu tiba-tiba kita rasa nak bertaubat. Mungkin dulu kita jahil. Bila kita dah belajar ilmu, kita tahu riak tu dosa, barulah kita bertaubat. So soalan dia, kalau kita dah bertaubat, adakah amalan-amalan kita yang dulu yang kita riak tu, adakah kita akan dapat pahala? Faham Contoh kita solat, kita riak, tak dapat pahala, dapat dosa. Lepas tu kita bertaubat. Bila kita taubat, adakah solat yang kita riak tu, yang tak dapat pahala tu, adakah kita akan dapat pahala sekiranya kita bertaubat? Ataupun contoh lain, kita sedekah, memang niat kita nak riak. 4 tahun kita sedekah dalam keadaan riak. Tapi lepas tu kita taubat dan menyesal atas dosa riak kita tu. Adakah sedekah kita pada 4 tahun lepas tu dapat pahala? So di sini pun ada khilaf ulama'. Ibn Qayyim kata, Allah tak terima. Ibn Qayyim ni tegas sikit bab ikhlas dan bab riak ni. Manakala ada ulama' lain pula cakap, Allah, sekiranya kita dah bertaubat daripada dosa riak tu, Allah akan menerima amal kita. Apakah dalil mereka? Dalil mereka adalah surah At-Taubah ayat 54. وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya, melainkan kerana mereka kafir kepada Allah. Nabi ada bersabda kepada Hakim bin Hizam, bila ditanya, apakah amalan-amalan kebaikan yang dilakukan ketika kafir Allah akan terima kalau dah masuk Islam? So kan orang kafir kan amalan dia Allah tak terima. Sebab orang kafir kan tak ikhlas. Ikhlas ni buat satu benda kerana Allah. Orang kafir dia buat kerana Tuhan mereka ataupun kerana dapat pujian. So kalau mereka masuk Islam, adakah amalan-amalan kebaikan dia, sedekah dia ketika dia kafir Allah terima? Maka Rasulullah kata, kalau kamu masuk Islam, semua amalan-amalan kamu yang baik-baik ketika kamu kafir Allah terima. Mana kamu dapat pahala sekiranya kamu dah masuk Islam. So sebab itulah ulama' kata, kalau orang kafir yang masuk Islam pun Allah terima amal-amal mereka sekiranya mereka bertaubat, apatah lagi orang Islam. Maksudnya kalau kita orang Islam, dulu kita banyak buat amalan kerana nak dapatkan pujian, nak famous, nak nama, nak pangkat, nak harta, Allah tak terima amalan. Tapi sekiranya kita bertaubat dengan taubat yang ikhlas, maka segala amalan-amalan yang kita tak dapat pahala disebabkan riak tu, Allah akan gantikan dengan pahala. Sebab itulah kita kena banyak-banyak bertaubat pada Allah SWT. Dan kita banyak minta doa supaya Allah terima segala amal-amal kita yang kita buat. Sebab kita pun tak tahu kita ikhlas ke tak. Kadang-kadang kita rasa macam kita ni ikhlas, tapi rupa-rupanya kita tak ikhlas. Kita ditipu oleh iblis. Sebab tu kita kena banyak doa. Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim ni antara Nabi yang paling banyak pengorbanan lah. Nabi Ibrahim dakwah sampai kena campak dekat api. Nabi Ibrahim 86 tahun tak dapat anak. Dapat anak Nabi Ismail, Allah suruh sembelih pula. Dah selesai sembelih, Allah suruh Nabi Ibrahim tinggalkan isteri dia Hajar dan juga Ismail. 2 tahun kena tinggalkan isteri dia seorang-seorang dekat Mekah. Nak kata Nabi Ibrahim ni pengorbanan dia untuk Allah sangat dahsyat. Pengorbanan yang dahsyat macam tu pun, apakah doa Nabi Ibrahim?
Doa Nabi Ibrahim ialah Rabbana taqabbal. Ya Allah, terimalah amal aku. Maknanya kadang-kadang kita ni bila buat satu amalan, kita rasa confident. Allah confirm terima amalan aku ni ikhlas. Sedangkan Nabi-Nabi yang dah berkorban dahsyat-dahsyat, mereka risau, ya Allah, terimalah amal aku, ya Allah. Terimalah amal aku, ya Allah. Terimalah amal aku. Diorang takut amalan diorang tu tak ikhlas. Sebab itulah kita sendiri pun kena sentiasa perbaharui niat kita, perbaharui niat kita dan doa supaya Allah terima amalan kita. Sebab apa? Sebab kita ni banyak sangat cacat cela. Solat tak khusyuk, dah tak khusyuk, riak. Lagi-lagilah kita kena bertaubat pada Allah supaya Allah terima amal kita sebagai amal yang ikhlas. Itulah 4 noktah penting daripada hadis pertama, iaitu hadis niat. InsyaAllah pada esok hari kita akan sambung hadis yang kedua pula. InsyaAllah kita akan cuba setiap malam sampai akhir Ramadan, InsyaAllah, kalau saya diberi kekuatan oleh Allah, untuk kita sama-sama syarah dan kupas hadis 40. Kesimpulan daripada hadis pertama ini, setelah kita go through 4 noktah penting, sekarang ni kita kesimpulan. Kesimpulan dari perkongsian hadis niat ni, kita perlulah sentiasa cek niat kita. Perbaharui niat kita. Baiki niat kita. Pastikan amal kita betul-betul tulus dan jujur kerana Allah. Bukan untuk dunia. Bukan untuk dipuji manusia. Bukan untuk jadi famous. Bukan untuk dapat harta, wanita, tahta, pangkat dan sebagainya. Kita kena sentiasa perbaharui niat. Ya Allah, aku buat amal-amal, aku solat, aku dakwah, aku sedekah, aku baca Quran, aku belajar, aku kerja. Semua ni kerana Engkau, Ya Allah. Kena perbaharui niat. Barulah setiap amalan kita tu dapat pahala. Dan di akhir ni saya nak kongsi satu hadis tentang bahayanya riak. Dan bahayanya bila kita lakukan satu amalan tu untuk dipuji oleh manusia. Dalam satu hadis yang sahih, Nabi cerita tentang 3 golongan yang paling awal masuk neraka tanpa hisap. Nabi cerita dekat kita, 3 golongan yang paling awal masuk neraka tanpa hisap. Masuk neraka tanpa hisap. Dia ada golongan yang masuk syurga tanpa hisap. Ada juga golongan yang masuk neraka tanpa hisap. Belum apa-apa, kau neraka. Aku neraka tak? Dah, neraka. Tapi Allah, aku banyak. Nah, neraka. Mana neraka tanpa hisap, no compromise. Ada 3 golongan. Apakah golongan-golongan tersebut? Hadis ini sangat cuak. Saya pun baca, saya takut. Moga Allah pelihara kita semua. Rasulullah SAW mengisahkan 3 orang Muslim, orang Islam, 3 orang, di hadapan mahkamah Allah dekat akhirat kelak. Hadis ni adalah riwayat Abu Hurairah. Daripada Abu Hurairah, hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Golongan pertama yang masuk neraka tanpa hisap ialah seorang mujahid yang berjihad. Golongan kedua adalah seorang alim ulama. Dan golongan ketiga yang masuk neraka tanpa hisap adalah golongan dermawan. Golongan dermawan. Mujahid, berjihad, bukan power. Alim ulama, hebat kot. Dermawan, banyak sedekah, power. Tapi kenapa 3 golongan ni masuk neraka tanpa hisap? Apakah yang menyebabkan mereka masuk neraka tanpa hisap? Orang pertama, mereka dipanggil oleh Allah SWT. Orang yang pertama ni adalah orang yang mati syahid. Dia berjihad sampai mati syahid. Hebat tu. Dan di hari akhirat nanti Allah tanya dia, apa yang telah kau perbuat dengan pelbagai nikmat yang aku bagi kau? Maka mujahid, orang yang mati syahid tu menjawab, saya telah berperang kerana-Mu ya Allah sehingga saya mati syahid. Allah pun sangkal, Allah kata, kau telah berdusta. Kau berperang, kau berjuang, kau berjihad agar namamu disebut-sebut manusia sebagai orang yang berani. Maknanya Allah kata engkau berjihad bukan untuk aku. Kau berjihad untuk orang puji kau, supaya orang panggil kau ni berani. Dan ternyata kamu telah disebut-sebut demikian. Orang dah puji dah kau. Lalu apa jadi dekat mujahid tu? Allah campakkan dia ke neraka Jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Orang kedua pula Allah panggil. Orang kedua ni dia seorang alim ulama, ajar Quran pada manusia. Allah tanya dia, apa yang telah engkau perbuat dekat dunia dulu dengan nikmat yang aku bagi pada engkau? Ulama tu menjawab, saya telah membaca,
mempelajari dan mengajarkan Al-Quran kepada manusia. Allah kata, kau tipu, kau dusta. Kau pelajari ilmu supaya orang panggil kau alim. Kau membaca Al-Quran supaya orang panggil kau qori, baca Quran sedap. Maknanya kau baca Quran, kau berilmu ni semua tujuan kau untuk nak dapatkan pujian. Apa jadi lepas tu? Allah masukkan ulama tersebut ke dalam neraka tanpa hisap. Kemudian orang ketiga pula. Orang ketiga, dia sangat dermawan. Banyak sedekah. Allah panggil dia, Allah tanya, apakah yang engkau telah buat daripada nikmat yang aku bagi pada engkau? Orang dermawan tu kata, saya tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak di jalan engkau, ya Allah. Melainkan pasti aku akan melakukannya semata-mata kerana engkau. So dia kata, duit-duit yang dia dapat tu dia infak infak di jalan Allah, sedekah dan sebagainya. Allah kata apa? Kau berdusta. Kau sedekah semua ni supaya kau nak disebut sebagai orang yang dermawan. Dan orang dah sebut dah kau dermawan. Orang dah puji dah kau. So apa jadi lepas tu? Allah masukkan dia ke dalam neraka Jahannam. Kenapa? Kerana riak. Di mata manusia, ketiga-tiga orang ni merupakan seorang yang taat beribadah dan diyakini akan menjadi penduduk syurga. Namun hanya Allah yang mengetahui segala isi hati hambanya. Na'udzubillah min dzalik. Mereka bertiga ni, ulama, mujahid, dermawan, kira frontliner lah dalam agama ni. Orang berjihad, alim ulama, mengajar ilmu, dermawan, sedekah. Amalan yang hebat tu. Tapi kalau amalan yang hebat itu pun, kalau tak ikhlas, ataupun kita buat kerana nak dapatkan pujian, hebat macam mana pun kalau nak riak, nak kena puji, Allah tak terima satu haprak pun. Apatah lagi amalan kita yang tak hebat ni. Dah lah tak hebat, riak pula tu. Takut-takut lagi lah Allah tak terima. Sebab itulah saya dan anda semua kena sentiasa sungguh-sungguh baiki niat kita kerana Allah dan doa agar Allah terima amal kita sebagai amal yang ikhlas. Wallahualam, yang baik daripada Allah, yang buruk daripada diri saya sendiri. Saya ulang balik hadis pertama tu. Kalau boleh hafal, korang search je dekat Google hadis pertama Imam Nawawi. Daripada Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, katanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawah, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maksudnya sesungguhnya setiap amalan berdasarkan niat dan sesungguhnya setiap orang mengikut apa yang dia niat. Maka sesiapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasul, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Dan siapa yang hijrahnya kerana dunia ataupun untuk nak dapati wanita untuk dikahwininya, maka hijrahnya itu mengikut apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Semoga Allah bagi kita semua taufik dan hidayah untuk kita sentiasa faham, amalkan dan sampaikan kepada yang tidak hadir. Nanti korang share lah nota korang dekat story. Jangan lupa tag saya. InsyaAllah saya akan share nota korang tu. Pada malam ni kita dapat sama-sama kongsikan 4 noktah penting daripada hadis ni. Saya ulang balik, noktah pertama adalah setiap amalan kita bergantung pada niat. Kita buat untuk Allah, kita dapat pahala. Kita buat untuk dunia, untuk riak, tak dapat pahala. Noktah kedua adalah tentang bahayanya fitnah wanita. Noktah ketiga pula adalah fungsi niat. Fungsi niat tu ada 3, iaitu untuk membezakan antara satu ibadah dengan satu ibadah yang lain, untuk membezakan antara ibadat dengan adat, dan juga untuk membezakan antara amal yang ikhlas ataupun tak ikhlas. Dan noktah terakhir, iaitu noktah keempat, adalah hukum sekiranya amal soleh kita bercampur dengan riak. Sekiranya amal soleh tu daripada awal niat kita nak riak, maka kita tak dapat pahala. Sekiranya awal-awal kita ikhlas, tapi di tengah-tengah kita riak, sekiranya kita lawan, kita dapat pahala. Sekiranya kita tak lawan, kita dapat dosa. Dan yang ketiga, kita dah habis amal, di akhir amalan baru kita riak, maka Allah terima amal kita tu, tapi kita dapat dosa riak. Maknanya dosa riak tu adalah dosa yang tersendiri. Dan yang keempat pula adalah sekiranya kita dah bertaubat daripada dosa riak kita. Contoh kita dulu banyak riak, yang Allah tak terima. Bila riak kan Allah tak terima. Tapi kalau kita bertaubat, adakah Allah akan terima balik amal-amal kita yang terdahulu? Maka ulama kata Allah menerima amal-amal kita sekiranya kita bertaubat. Dan kesimpulannya adalah kita kena sentiasa perbaharui niat kita. Sebab apa? Sebab amalan yang kecil boleh jadi besar disebabkan niat. Tapi amalan yang besar boleh jadi kecil di sisi Allah disebabkan
niat. Sebab tu kita kena sentiasa perbaharui niat kita. Wallahu alam. Sekarang ni kita buka sesi Q&A. So siapa-siapa yang nak tanya berkaitan dengan niat ni, boleh tanya dekat button question ni. Kita ada lebih kurang 10 minit untuk sesi Q&A insya-Allah. Ustaz minta tolong tuliskan hadis 3 golongan yang Allah masukkan ke dalam neraka tanpa hisap. Saya nak save. Mudah je, korang search je dekat Google. 3 golongan yang masuk neraka tanpa hisap. Search kat Google. InsyaAllah dah ramai para ulama tulis tentang hadis ni. Korang boleh baca dan korang boleh jadikan hadis tu sebagai pedoman supaya kita sentiasa berhati-hati daripada riak. InsyaAllah. Adakah ini bermakna even seseorang itu mati syahid, dia masih belum confirm masuk syurga? Ya. Sekiranya seseorang tu mati syahid dekat dunia, sekiranya dia berjihad tu memang ikhlas kerana Allah dan Rasul, maka dia akan masuk syurga tanpa hisap. Tapi sekiranya dia berjihad, mati syahid, tapi dia tak ikhlas pun, maka dia akan masuk neraka tanpa hisap. Sebab itulah dalam hadis, satu hadis, Nabi pernah cerita ada seorang lelaki ni, dia berjihad sungguh-sungguh sampai mati. So, para sahabat kata, hebat orang ni mati syahid, confirm masuk syurga. Rasulullah kata, tunggu dulu. Lelaki ni dia berjihad sebab apa? Sebab nak digelar orang yang berani. Nak dipuji. Dan orang ni masuk neraka. Sebab itulah, kita kena sentiasa berhati-hati daripada riak ni. Soalan seterusnya. Macam mana kita nak pastikan hadis dhaif itu masih dapat digunakan? Pertama, kita sebagai orang Islam perlu beramal dengan hadis sahih. Kalau hadis sahih tak ada, hadis hasan. Hadis dhaif pula macam mana? Hadis dhaif ni ada beberapa kategori. Dhaif yang tak beberapa dhaif dan juga dhaif yang terlalu dhaif ataupun sampai tahap palsu. Maka hukum beramal dengan hadis palsu ialah tak bolehlah, haram sebarkan hadis palsu. Nabi murka, Nabi marah orang yang menyebarkan hadis palsu. Tapi sekiranya hadis dhaif, dia tak palsu, dia hadis yang lemah, maka kita boleh beramal dengan hadis dhaif sekiranya benda tu berkaitan dengan fadilat amal. Manakala bab hukum hakam, kita tak boleh berpegang pada hadis dhaif. Bab akidah, kita tak boleh berpegang pada hadis dhaif. Hadis dhaif kita hanya boleh amal untuk fadilat amal. Bab hukum hakam, kita kena rujuk hadis sahih. Korang boleh rujuk ulama hadis yang lebih pakar lah, insyaAllah. Golongan apakah yang masuk syurga tanpa hisap? Ada banyak. Antaranya ialah orang yang menjaga solat 5 waktu. Orang yang menjaga solat 5 waktu secara berjemaah di awal waktu, dia akan dapat 5 kebaikan. Pertama, Allah bagi rezeki dari penjuru yang tak disangka-sangka dekat dunia. Betul, Allah akan matikan dia dengan keadaan yang baik. Allah lepaskan dia daripada azab kubur. Allah bagi dia catatan amal dengan amal tangan kanan di akhirat nanti. Allah bagi dia lalu di titian sirat sepantas kilas dan dia akan masuk neraka tanpa hisap. Sebab itulah kalau nak masuk syurga tanpa hisap, kita kena jaga solat kita. Jangan tinggalkan solat walaupun sekali, insya-Allah. Abi dah siap. Abi dah siap ke? Abi dah. Antara fitnah dajjal dan fitnah wanita, manakah yang lebih bahaya? Fitnah yang paling dahsyat ialah fitnah dajjal. Ifan Abi tak ya. Aduh. Seronok ada anak ni. Ni nama dia Maryam, ni nama dia Sarah. Okey, antara fitnah dajjal dan fitnah wanita, mana yang lebih bahaya? Fitnah dajjal adalah fitnah yang paling bahayalah. Namun, kita kena tahu, tak semua orang yang akan berjumpa dajjal. Orang yang tak hidup zaman dajjal, dia terlepaslah daripada fitnah dajjal. Tetapi fitnah wanita ni ada di setiap zaman. Sebab itulah sebenarnya fitnah wanita ni bahaya dia sama bahaya dengan fitnah dajjal. Tapi kalau dajjal dah turun nanti,
fitnah Dajjal lah yang paling bahaya. Tapi sekarang ni Dajjal tak turun lagi. So apakah fitnah yang paling bahaya di saat Dajjal tak turun lagi? Fitnah yang paling bahaya adalah fitnah wanita. Sama juga, sebenarnya ada satu perkara lagi yang Nabi lagi takut daripada Dajjal. Dalam satu hadis ada satu Sorry. Dalam satu hadis Nabi cerita tentang ada satu lagi amalan, satu lagi benda yang lagi Nabi takut daripada Dajjal. Apakah dia? Syirik kecil. Syirik kecil tu apa? Syirik kecil itu adalah riak. Maknanya Nabi lagi takut kita semua riak berbanding Nabi takut kita semua dilanda fitnah Dajjal. Sebab tu riak ni lagi bahaya daripada Dajjal. Sebab tu kita kena sentiasa menjaga diri kita daripada riak. Pada masa sama kita pun kena sentiasa menjaga diri kita daripada fitnah wanita. Dan wanita pun jagalah diri korang daripada menjadi fitnah kepada lelaki. Abi. Ya. Abi dah siap. Belum. Abi dah. Nah, Syarah jaga bibiam. Ada ni. Abi. Ya. Ni. Nah, Abi. Abi. Tak apa. Nak tanya, kalau niat sebab nak bantu orang tapi tak terdetik kerana Allah, macam mana? Contohnya kita tolong orang. Niat kita nak tolong orang tu sebab nak ringankan beban dia. Dapat pahala ke tak? Kita tak niat kerana Allah. Kita tak ada pun, ya Allah, aku buat ni kerana engkau, ya Allah. Tapi dalam hati kita niat tu untuk nak bantu orang tersebut. Dapat pahala ke tak? Jawapannya adalah, sekiranya kita buat tu untuk nak dapatkan pujian. Contohnya kita tolong orang tu dengan harapan nanti orang tu tolong kita balik. Ataupun kita tolong orang tu supaya orang tu suka kita, supaya orang tu puji kita. Kita tak dapat pahala lah. Tapi kalau niat kita adalah untuk meringankan beban orang tu, maka kita akan dapat pahala. Sebab apa? Meringankan beban orang adalah arahan Allah, sunnah Nabi. So kalau kita buat apa-apa yang Allah suruh, kita akan dapat pahala insyaAllah. Tapi pastikan kita buat tu bukan untuk nak dapatkan pujian manusia. Kadang-kadang itulah yang menyebabkan kita susah nak istiqamah buat baik tu. Kita buat kebaikan sebab nak kena puji. Bila orang tak puji, kita down. Ataupun bila orang kutuk, kita putus asa. Kita meletakkan semangat kita buat satu benda tu adalah pada pandangan manusia dan pujian manusia ataupun kutukan manusia. Orang puji, kita semangat. Orang kutuk, kita down. Sedangkan orang beriman, dia letakkan tujuan hidup dia adalah untuk dapatkan pandangan dan redha Allah. So orang kutuk ke, orang benci ke, orang puji ke, dia langsung tak terkesan. Dia akan terus istiqamah buat benda yang betul. Sebab apa? Sebab dia tahu tujuan hidup aku adalah Allah, bukan manusia. Macam mana konsep niat tak menghalalkan cara? Okey, niat ni tak menghalalkan cara. Niat ni ada dua keadaan. Amalan ni Allah akan terima pada dua keadaan. Bila kita buat satu amal, kalau kita nak Allah terima amal tu, ada dua benda kita kena buat. Pertama, kita kena niat kerana Allah. Kedua, kita kena ikut cara Rasulullah. Tak guna kita niat kerana Allah, tapi tak ikut cara Nabi, Allah tak terima. Ataupun kita ikut cara Rasulullah, tapi niat bukan kerana Allah, pun Allah tak terima. Contohnya, kita solat. Niat kerana Allah, tapi kita solat ikut kepala otak kita. Isyak, kita solat 18 rakaat. Allah tak terima. Ataupun, kita solat khusyuk kerana ikut sunnah, tapi niat nak dapat pujian, niat bukan kerana Allah, pun Allah tak terima. Kalau nak Allah terima amalan, niat kena betul. Kedua, cara kena betul. So konsep niat tak menghalalkan cara ni, contohnya lah orang yang couple lah, misal kata couple Islamik ni. Dia kata, "Oi, aku tak couple dengan dia, aku dah niat nak kahwin dengan dia." Niat dia couple tu nak kahwin dengan orang tu. Niat tak menghalalkan cara. Siapa kata kalau dah niat nak kahwin boleh ikhtilat bagai semua tu? Tak boleh juga. Walaupun kita dah niat, walaupun dah tunang sekalipun, kita wajib menjaga ikhtilat, wajib menjaga batas-batas pergaulan. Ini saya nampak ada orang tunang, calling, chatting, video call, jalan sesama, pergi kedai sesama, dating, tengok wayang sesama, pergi kursus kahwin berdua-duaan. Alasan dia, oh kami dah tunang, kami nak kahwin. Niat tak menghalalkan cara. Selagi tak kahwin, wajib jaga ikhtilat. Itulah contoh konsep niat yang tak menghalalkan cara. Soalan yang terakhir dan habis waktu, macam mana nak elak riak? Cara nak elak riak ialah kita sentiasa kena perbaharui niat kita. Sekiranya perasaan riak tu timbul, cepat-cepat istighfar, lawan perasaan tu. Macam saya sebut tadi, sekiranya kita usaha untuk melawan riak tu, berjaya tak berjaya, Allah akan terima juga amalan kita sebab kita dah usaha. Tapi kalau kita memang daripada awal niat nak riak ataupun kita berlazat-lazat dengan riak,
maka Allah tak terima. Sebab itulah kita kena sentiasa perbaharui niat. Kalau ada perasaan dipuji, cepat-cepat astagfirullah, ya Allah, aku buat ni kerana Engkau, ya Allah. Ada orang puji, cepat-cepat istighfar. Ya Allah, aku buat ni kerana Engkau. Perbaharui niat kita. Wallahu alam, yang baik daripada Allah, yang buruk daripada diri saya sendiri. InsyaAllah malam ni selesai kita punya perkongsian syarah hadis 40 Imam Nawawi, hadis yang pertama. Untuk esok hari kita akan go through hadis yang kedua pula. Kita sama-sama target azam sepanjang Ramadan ni, setiap malam aku nak dalami hadis Nabi SAW. Dan saya pun akan cubalah usaha sedaya upaya untuk kongsi hadis setiap malam, daripada hadis pertama, kedua, ketiga sampailah di akhir Ramadan insya-Allah. Doakan saya diberi kekuatan. Dan jangan lupa buat nota dan share nota korang di IG. Saya nak juga tengok nota korang, nak tengok korang faham ke tak apa yang saya sampaikan. Dan untuk next esok, lusa dan seterusnya pun kalau boleh bawa nota. InsyaAllah moga-moga bermanfaat. Okey. Sebagai perakhiran, saya nak iklan sikit. Kalau korang nak dapatkan kurta ni, dapat ada logo Tarbiyah Sentap dekat sini. Nama kurta ni Kurta Adenin, keluaran Tarbiyah Sentap eksklusif. Ada 6 warna. So korang boleh dapatkan di Instagram Tarbiyah Sentap sekarang, ataupun korang boleh dapatkan di Instagram Tarbiyah Sentap eksklusif. Diam. Ada pelbagai warna. Ada warna hitam, warna biru, warna merah, warna turquoise, warna pink, warna kelabu. So korang boleh usah, boleh tengok Tarbiyah Sentap eksklusif. Ini first time lah kami buat kurta. Nampak logo dia ni. Dan iklan yang kedua ialah korang pergi ke YouTube Tarbiyah Sentap sekarang. Sebab setiap 2 hari kami akan rilis doa kapela. Semalam kami dah rilis doa memohon syurga versi akapela, nyanyian Rabitah. So setiap 2 hari kami akan rilis satu doa. Kami ada buat 12 doa supaya korang mudah menghafal doa yang Nabi SAW ajar. So korang boleh dengar di YouTube sekarang dan sebarkan doa tu. Pergi ke YouTube Tarbiyah Sentap, jangan lupa. Apapun esok, jangan lupa untuk menyambung sesi talaki kita. Esok kita akan go through hadis yang kedua, iaitu hadis tentang iman, Islam dan ihsan. Sangat penting hadis ni. Pukul 10.30 insya-Allah. Jangan lupa bawa nota dan share nota korang dekat story. Jangan lupa tag saya, insya-Allah saya akan repost. Dan moga-moga Allah bagi kita kefahaman hadis. Moga Allah bagi kita kekuatan untuk mengamalkan. Sebagai perakhiran ni, saya nak ajak diri saya dan semua, jom sama-sama kita doa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada bulan Ramadan yang indah ni, ya Allah, Kau ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau angkatlah wabak COVID-19 ni daripada dunia ni, ya Allah, khususnya Malaysia, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau bagilah kami kemanisan iman, ya Allah. Bagilah kami gairah untuk beribadah padamu, untuk memburu cintamu, ya Allah. Kau masuklah dalam hati kami perasaan cinta, manis, bahagia, tenang apabila kami beribadah padamu, ya Allah. Dan Kau masukkanlah dalam hati kami perasaan benci, tak tenang, resah, gelisah bila kami bermaksiat padamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa seluruh umat Islam, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ya Allah, Kau berilah hidayah pada kami, ya Allah. Bagilah hidayah pada kami, ya Allah. Bagilah kami kekuatan untuk berubah dan kembali padamu, ya Allah. Bantulah kami untuk meninggalkan maksiat, ya Allah. Berilah hidayah pada kami, ya Allah. Bagilah hidayah kepada seluruh umat, seluruh alam sampai hari kiamat, ya Allah. Dan Kau jadikanlah kami asbab hidayah untuk seluruh umat, seluruh alam sampai hari kiamat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau masukkanlah dalam hati kami cinta pada ilmu, cinta pada sunnah, cinta pada Al-Quran, cinta pada ibadat, dan cinta pada apa-apa amalan yang membuatkan kami bertambah cinta padamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami kawan-kawan yang baik, kawan-kawan yang soleh, kawan-kawan yang mendekatkan kami kepadamu, ya Allah. Dan jauhkanlah kami daripada kawan-kawan yang menjauhkan kami daripadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau bantulah saudara-saudara kami yang susah, yang dhaif, yang tak cukup makan dan minum. Kau berilah mereka kecukupan rezeki. Kau berilah mereka kekuatan untuk sabar menempuh segala ujian. Dan Kau berilah mereka jalan keluar kepada semua masalah, ya Allah. Sama ada di Malaysia ataupun sahabat-sahabat kami, saudara kami di Palestin, di Syria, di Rohingya, di Afghanistan, di Shishan dan sebagainya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau bebaskanlah Masjidil Aqsa, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Ramadan kali ini adalah Ramadan yang paling baik. Bagilah kami dapat solat tarawih full. Bagilah kami dapat khatam Al-Quran. Bagilah kami dapat mendalami hadis. Bagilah ilmu kami meningkat, iman kami meningkat. Bagilah kami kekuatan untuk meninggalkan maksiat. Dan ya Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,
Kau berilah takwa pada kami ya Allah. Kau berilah kami takwa ya Allah. Kau berilah kami takwa ya Allah. Kau berilah kami takwa ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kami syurga dan redha-Mu ya Allah, dan selamatkanlah kami daripada api neraka ya Allah. Kami tak nak masuk neraka ya Allah. Kami takut sangat azab neraka ya Allah. Peliharalah kami daripada azab neraka ya Allah. Peliharalah kami daripada azab neraka ya Allah. Kau bebaskanlah kami daripada neraka dan kau masukkanlah kami dalam syurga selama-lamanya ya Allah. Bagilah kami dapat masuk syurga Firdaus 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 ya Allah selama-lamanya ya Allah, menikmati segala nikmat-Mu di sana ya Allah. Ya Allah, bagilah kami dapat bertemu dengan Nabi-Mu di syurga kelak. Kami ingin cium dahi Nabi SAW. Kami nak peluk Nabi SAW. Kami sangat rindu pada Nabi SAW. Dan bagilah kami dapat melihat wajah-Mu ya Allah di akhirat kelak. Dan bagilah kami dapat masuk syurga bersama-sama dengan mak ayah kami, adik-beradik kami, kawan-kawan kami, guru-guru kami dan seluruh umat-umat Islam ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa kami, terimalah doa kami, terimalah segala amal kami. Bagilah kami ikhlas, bagilah kami, peliharalah kami daripada riak ya Allah. Peliharalah kami daripada dosa yang tersembunyi, sama ada yang kami perasan ataupun yang kami tak perasan ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam. Jazakumullahu khairan katsiran kepada semua. InsyaAllah kita akan jumpa pada esok hari dalam mengupas hadis yang kedua dalam 40 hadis Imam Nawawi pada pukul 10.30 malam insya-Allah. Dan jangan lupa bawa nota, kita akan sama-sama buat nota. Jangan lupa share nota korang di story, insya-Allah saya akan repost. Dan ajak kawan-kawan korang untuk join live ni, untuk sama-sama target Ramadan ni kita nak cuba mendalami hadis. Daripada kita menghabiskan masa tengok movie, tengok drama, tengok anime, apa kata kita go through mendalami hadis Nabi sebagai bukti kita ni orang Islam. Kan? Bukti kita orang Islam. Allah dah bagi ujian COVID-19 ni, patutnya lebih-lebih lagi kita kena kembali pada Allah SWT. Mungkin Allah bagi kita ujian ni sebab kita dah terlalu lama lalai daripada Allah SWT. Banyak sangat kita buang masa dengan perkara-perkara yang bermaksiat pada Allah SWT. Kita gunakan mata kita untuk melihat benda yang haram. Kita guna telinga kita untuk mendengar benda yang haram. Kita guna mulut kita untuk cakap benda-benda yang haram. Kita guna akal fikiran kita untuk berfikir benda-benda yang haram. Sedangkan semua panca indera yang Allah bagi kita tak lain tak bukan kerana Allah nak kita kembali pada Allah SWT. So Allah uji kita dengan COVID-19 ni tak lain tak bukan kerana Allah nak kita kembali pada Dia. Dan kita azamlah Ramadan ni kita nak kembali pada Allah sungguh-sungguh, nak tingkatkan ilmu kita, nak tingkatkan Quran kita, nak tingkatkan amal kita, nak usaha tinggalkan maksiat insya-Allah. Wallahu alam. Jumpa lagi. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haibukum fillah. Saya sangat mencintai korang semua kerana Allah. Doakan saya dan moga kita sama-sama dapat masuk syurga insya-Allah. Assalamualaikum.